Tak, saya hari pertama ke mungkin hari kedua lah kot. Hari kedua buka sekolah tu dah mula ada peperiksaan akhir tahun untuk tingkatan 4, tingkatan 3, Bapak. tingkatan 3 ya. Tak ada apa, tak ada apa. Jadi tu saya harap awak cuti ni awak bersedia lah apa yang patut. Maknanya soalan yang saya buat untuk akhir tahun tu akan digunakan jugalah. Saya dah buat dah soalan sebenarnya. Okey, baik. Tu yang pertama. Yang keduanya tentang uh, tentang kelas hari ni, kelas yang akan jadi kelas yang terakhir untuk kira selepas ni kita akan cuti. Kita akan balik, maksudnya selepas ni kita akan jumpa secara bersemuka lah, insya-Allah lah, diharapkan kita akan jumpa secara bersemuka di sekolah lah pada 20 hari bulan Januari nanti. Dan kalau ikutkan jadual waktu saya mesyuarat baru ni, saya masih lagi mengajar anda semua dalam untuk tingkatan 5, tapi hanya untuk matematik tambahan sahaja. Untuk Math model saya tak pasti lagi sebab kita masih lagi dalam peringkat perbincangan untuk matematik, sebab matematik tambahan ni selesai sebab saya dengan Cikgu Zunaidah je, kami dua orang je. Jadi selesai kita punya agihan tugas kelas kerana tahun depan kita ada tingkatan 4 yang baru, tingkatan 5 yang sekarang dan tingkatan 5 yang tahun lepas. So, kita lebih kurang ada 9 kelas. Kita ada 9 kelas untuk add math sahaja. Ya, jadi itu akan menambah sikit lah kita punya kerja nanti. Kerja cikgu lah Jadi uh, yang lain itu tak ada masalah. Saya uh, cuma harap cuti ni awak boleh lengkapkan modul ini. Dan jika hari ni kita tak sempat bincang semua pun, saya akan hantar jugalah semua jawapan yang dan untuk tajuk ni, dan juga yang mana-mana yang awak rasa awak punya buku masih tak lengkap. Kalau awak ada masalah dalam mana-mana soalan yang kosong di kawasan itu, awak bagi tahu saya. Ya, saya akan hantar terus jawapan. Sebab saya nak awak punya modul itu lengkap untuk memudahkan awak study. Okey? Baik. Oh, Fatin, terima kasih on camera. Okey. Itu yang habislah bab tu, dan kita akan mulakan dengan kelas kita sekarang. Yang mana saya minta awak buat soalan-soalan SPM kertas 1 dan kertas 2 untuk tajuk vektor. Okey, tahniah juga kepada awak semua yang telah uh, dapat menyiapkan kerja yang saya minta, walaupun saya bagi lambat sebab saya bukan bagi lambat, saya bagi awal, walaupun lewat yang hantar, tapi at least hantar lah. Sebab tingkatan 5 saya selalunya buat sehari sebelum. Saya setiap minggu begitu. Saya selalu, dengan tingkatan 5, saya selalu buat yang macam saya buat apa tu, kalau tak cukup orang saya tak buat kelas. Memang tingkatan 5 saya selalu buat macam tu lah. Cuma tingkatan 4 saya baru buat hari kelas terakhir, baru saya buat macam tu. Tingkatan 5 setiap kali kelas saya minta dia, setiap orang hantar jawapan sebelum kelas. Tak cukup saya cancel. Jadi selalunya mereka pun mencukupkan, dan saya bagi kat mereka satu hari je. Esok nak kelas, hari ni saya akan minta mereka buat. Jadi namun demikian tak apalah, semua dah selesai. Walaupun tak dapat semua, tapi at least ada jugalah. Okay, baik. Kita akan mulakan dengan soalan yang pertama, yang mana soalan pertama ni siapa yang buat? Dah nak tengok nama sekejap. Siapa buat? Kita tak ada Saya. orang, kita soalan 1, kertas 1, Nabila Aida. Sekejap, nak buat macam mana? Tak apalah, kita buat. Kita buatlah soalan yang Aida buat. Aida buat nombor 1 ni kan? Ha. Dan juga nombor 15, kertas 2, betul? Betul. Okay, ada hantar di yang mana Tolong ni set. Lagi. Ni. Tadi. Yang ni? Ya. Kan? Yang ni ke? Bukan. Kan? Lepas ni kot. Ya. Yang ni? Yang ni.
Yang ni soalan Satu. nombor Satu. soalan 1. Okey. Okey, boleh ni lah. Nampak tak? Nampak. Okey, boleh ni lah cerita kat kawan-kawan. Okey, soalan ni dia kata rajah menunjukkan sebuah heksagon sekata dengan pusat O. Lepas tu soalan A dia ungkapkan AC tambah CE tambah CB sebagai satu vektor tunggal. So kat soalan ni dia suruh kita cari satu vektor tunggal tu lah kan. Lepas tu daripada heksagon yang ada ni macam saya lukis dekat heksagon yang ada tu AC, lepas tu tambah dengan CE, so garis kat CE. Lepas tu yang CB ni takkan nak patah balik kan. So kalau tengok vektor yang sama dengan CB, EF. So garis kat EF. So dari AC tambah CE tambah CB ataupun EF yang kita ambil yang sama tadi, kita akan dapat vektor tunggal dia AF. Okey, AC sama dengan sebab AC tambah CE tambah CB sebagai vektor tunggal. Okey, betul lah tu. Tu jawapan dia. AF kan? Okey. AC, EF. Okey, AF. Okey, baik. B. Okay, soalan B diberi OA sama dengan A, OB sama dengan B dan panjang setiap sisi heksagon itu ialah 3 unit. Cari vektor unit dalam arah AB dalam sebutan A dan B. Okay, so kat sini kita guna formula vektor unit. Yang ni kan? Yang atas tu. Okay. Lepas tu kita gantikan dengan AB lah yang dia suruh cari tu. Okay. So ambil vektor unit AV tu sama dengan yang AB tu macam nak cakap yang AB tu sama dengan AO tambah OB. Sebab OA dengan OB dah bagi A dengan B tadi. Sebabkan ni betul OA lah ni. Ni betul. Okay, betul. Disebabkan OA A. Jadi kalau A ke O dia jadi negatif A. Lepas tu O ke B dia jadi B. Sebab tu dia jadi negatif A tambah B. Betul awak hanya masukkan nilai ni ke dalam formula je kan? Masuk dalam formula saja. Masuk dalam formula, lepas tu yang bawah dia tu kiranya panjang dia yang 3 unit tu. Ya. 3 unit tu. Jadi jawapan dia 1/3 tolak A tambah B. Betul? Betul. Betul lah. Okay, jawapan dia. Okay, saya harap kawan-kawan lain pun boleh faham. Kita buat ni masa hari tu lah. Kita dah buat dalam kelas. Ini menggunakan vektor unik saja, formula vektor unik yang saya telah bagi tahu. Okay, dia tak susah lah. Dia cuma masukkan kita punya rumus dan awak hanya cari nilai-nilai yang tersebut di soalan tu lah. Hexagon ni. Okay, baik. Ni soalan SPM 2016. Okay, saya lengkap, puas hati, semua betul. Ni full mark dapat pada Aida. Dan seterusnya soalan kertas 2 nombor 15 kan? Yang ni? Yang tu. Sekejap, saya cari soalan dia. Soalan 15. Okey. Yang mana tengah salin lah. Okey, baik. Soalan 15 ni saya tolong baca dulu. Soalan 15 ni soalan apa? Soalan apa? Soalan SPM 2019 2019 kau dia tak tulis. Ya, ni SPM 2019. Okey. Okey, teruskan. Okay, soalan 15. Ini penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima. Okey, tak apa. Soalan ni dia kata rajah menunjukkan kedudukan JTO dan kelong-kelong K, L, R, S dan T di laut. Okey, lepas tu dia kata kelong L terletak 400 meter dari JTO dan kelong R terletak 600 meter dari JTO pada arah OL.
kelong S terletak 300 meter dari JTO dan kelong T terletak 600 meter dari kelong S pada arah OS. Kelong-kelong L, K dan T terletak pada satu garis lurus dengan keadaan jarak kelong K dari kelong T adalah 5 kali jaraknya dari kelong L. Okey, sekejap. Jadi sepatutnya dia patutnya mudahnya kalau ada gambar rajah tersebut lah kat sini kan. Tapi saya nak tunjuk pun sebab tak boleh nak tunjuk sebab gambar rajah tu tak ada. Sebab pada masa yang sama saya nak tunjuk jawapan ni kan. Jadi saya tak boleh nak buat. Saya tak cukup komputer saya tak ada apa orang kata dual screen nak tunjuk satu lagi soalan dia. Jadi saya harap kawan-kawan lain boleh tengok soalan di buku lah. Tengok soalan di buku. Okey, dan sebenarnya nak mudah kena tengok kena ada sebab kita vektor ni kita bukan boleh baca-baca macam ni, dia mesti ada rajah tu kan. Okey, baik. Tak apa, teruskan nak cari soalan pertama tu nak cari apa? Okey. Okay. Dia kata dengan menggunakan P untuk mewakili 100 meter pada arah OR dan Q untuk mewakili 150 meter pada arah OT. Ungkapkan dalam sebutan P dan Q. Okay. So yang mana ada pada arah OR tu kita gantikan dengan P dulu. Yang tadi dia kata O ke L 400 meter. So kalau 100 meter mewakili, kalau P mewakili 100 meter, so daripada jarak O ke L dia akan jadi 4P. Daripada L ke R pula, daripada O ke R dia kata 600 meter. Jadi daripada maknanya? L ke maknanya kalau kita ganti dia akan jadi 6P lah kan? Dia nisbahkan kita jadikan dia 6 je lah. Okey, saya teruskan. Maksudnya kalau kita tulis kat sini L ke R dia akan jadi 2P. L ke R, saya tengok. L ke R. Okey, 2P. Yes. 200 kan? Okey, lepas tu dia kata yang pada arah O ke T pula Q akan mewakili 150 meter. Kiranya daripada O ke S 300 meter. So kat situ dia akan jadi 2Q. 2Q tu maknanya? O ke S. Maknanya 300 meter tu. 300 kan? 300 sebab dia semua sekali berapa? 9? ST berapa? 600 kan? ST 600. Okey, teruskan boleh. Saya nampak dah sikit apa benda awak nak buat tu. Okey, lepas tu dia kata soalan A 1. Cari O ke K. So kita tahu daripada Okey tu kalau boleh awak buat satu garisan lah. Saya nak tunjuk pun. Dekat kertas awak tu awak ambil titik O ke K tu awak buat satu garisan. Nak O ke K. Lepas tu awak carilah jalan ke K. Maksudnya awak boleh pakai OL tambah LK ke. OK sama dengan OL tambah yalah OL tambah LK lah kan? Betul ke? Sekejap. Yelah awak buat kat sini OL tambah LK. Ni OK sama dengan OL tambah LK. Betul? Teruskan. Kat sini saya cari TL dulu sebab tadi dia kata nak OK, so kita tak ada kat sini jarak LK tu. Ya. Kita tak ada, jadi kita perlu cari nisbah dia lah. Kat sini dia kata kelong K dari kelong T 5 kali jaraknya dari kelong L. Jadi LK tu berapa nisbah dia? So LK tu 1:5. 1/5. Dari segi pecahan dia jadi 1/6. Ya, betul di sinilah. Lepas tu yang TL, so first kali saya ambil TL. TL ni kita boleh ambil TO tambah OL. Lepas tu gantikan nilai TO dengan OL tu. TO negatif 6Q tambah 4P. tambah dengan 4P. Lepas tu tu nilai TL. So nak cari LK ni kita ambil 1/6 daripada jumlah yang TL tadi. Negatif 6Q tambah 4P. So kita akan dapat LK 2/3P tolak Q. Okay, jadi kita dapat LK yang tu dulu lah. Okay, itu baru LK.
So nak cari OQ. OQ ni sama dengan OL tambah OQ pula. OK. Okey. Nak cari OK ni sama dengan OL tambah LK. So kita letak je nilai OL macam dah bagi OL. 4P tambah Ya. dengan LK yang kita dah cari tadi negatif 2/3P tambah Q. Lepas tu kita selesaikan, kita akan dapat OK sama dengan 10/3P tambah Q. Okey. Kenapa dia jadi negatif tu? LK tu. Dia negatif sebab dia patah balik. Ya. Okey. Okey jadi jawapan dia 10/3 P tambah P Q. tambah Q. Okey, jawapan ni kalau ikutkan betul lah. Ikut skema pun betul. Okey. Kita teruskan. Okay, soalan nombor 2 pula dia minta kita cari RK. So kita tahu kalau nak cari RK ni kita boleh ambil RL tambah LK. RK, sekejap saya tengok sekejap. RK, okey ha. RL tambah LK. Kecil tu. Yang kecil kat ujung tu RL tambah LK. Okey, teruskan. Lepas tu dia, kat sini dia dah bagi LR 2P. So RL negatif 2P. Ya, betul. Lepas tu LK kita dah cari tadi. Negatif 2/3P tambah Q. Okey. So kita selesaikan, kita dapat RK sama dengan negatif 8/3P tambah Q. Ya, betul. Okey, yang ni mudah lagi lah. RK ni mudah sebab dah ada. Okey, teruskan. Untuk B pula. Soalan B. Jika Joy menggunakan binocular untuk melihat kelong R dari kelong S, tentukan sama ada kelong R dapat dilihat tanpa dihalang oleh kelong K atau sebaliknya. Buktikan jawapan anda secara matematik. Ya. Apa maksud tu? Tentukan sama ada kelong R dapat dilihat tanpa dihalang. Apa maksud dia tu? Kiranya dia bukan segaris. Maksudnya kalau dia dapat lihat, dia adalah segaris lah. Bukan. Kalau dia dapat lihat, maknanya benda tu bukan segaris. Ya, sebab dia menghalang, betul? Betul. Maksudnya ada halangan lah. Maksudnya kalau dia tentukan sama ada kelong R dapat dilihat tanpa dihalang oleh kelong R atau sebaliknya. Okey? Okey, teruskan. So kat sini first kali saya cari SR punya tu. Dia nama dia. Vektor SR. Vektor SR. Tu saya ambil kalau nak cari SR, kita tahu boleh ambil SO tambah OR. Ya, betul. So S ke O, O ke S, 2Q dia dah bagi tadi. So kalau S Terbalikkan negatif 2Q lah. Negatif 2Q tambah dengan OR. OR pun dia dah bagi tadi 6P. Ya, betul. So tulis balik jadi 6P tolak 2Q. Ya. Yang kedua saya cari KR. Okey, untuk sebab apa kita cari KR? Sebab kita nak tengok dia tu atas line ke tak, segaris ke tak. Jadi selepas kita cari SR, kita carilah KR. Okey, so, ataupun awak boleh cari yang lain. So, satu lagi awak boleh cari RS. Asalkan dia duduk atas satu garis tu lah. Okey, awak boleh cari SR ataupun KR. Boleh. Okey, sekarang ni case ni Aida cari KR. Okey, boleh. KR sebab kita cari KR sebab kita dah ada kot. KR dah ada. Okey. Tadi kita cari RK negatif 8/3P tambah Q. So kalau KR ni terbalikkan je lah dia punya tu. Ya, terbalikkan tanda positif negatif saja. Okey, jadinya? So kat sini, pas dah dapat dua jawapan tu, kita tahu dia tak selari. Okey, sebab apa dia tak selari? Mana nak terang? Macam mana nak terang? Macam mana kita nak buktikan dia tidak selari? Cepatlah. Tak tahu. Dia sebab kalau awak faktorkan, awak tak dapat jawapan yang sama. Sebab kita nak bila faktorkan, dia mesti dapat jawapan yang sama. Sekarang ni kita faktorkan memang lari. Dia ni 83, 6 tolak 2 ni. Maksudnya kita boleh tengok dia tidak selari. Maksudnya tak sama lah. Okey, dia tak sama. Selari ni maksudnya kalau kita faktorkan, kita akan dapat jawapan yang sama. Maksudnya kalau kita faktorkan ni, 6P2 ni, kita boleh keluarkan katalah 2. 3P tolak Q. Okey.
Kalau kita faktorkan ni, kita mesti dapat jawapan yang dalam misalnya ni, kita faktor pun tetap dapat tak sama. Okey, maksudnya dia punya lambda. Okey, ingat saya cerita pasal lambda ni dulu dalam kelas? Dia mesti sama. Lambda ni mesti sama. Maknanya sebab dia tak sama maka dia tidak selari. Okey, jadi bila dia tidak selari maknanya kelong R dapat dilihat tanpa dihalang oleh kelong K. Okey, jadi ini pun markah penuh. Jadi sebenarnya soalan ni saya marking SPM tahun lepas. Okey, baik. Selesai untuk Aida. Saya ucapkan tahniah, terima kasih kerana awak memberi jawapan yang lengkap, full dan full mark. Okey. Kita teruskan kepada soalan kertas 1 nombor 2. Syairah ada? Salah pun tak apa, tapi kebanyakan yang awak hantar kat saya tu betul. Jawapannya banyak yang betul lah. Okey dah tu. Syairah ada, Syairah? Saya nampak tadi ada. Ada ke? Mana satu Syairah punya? Awak lain kali tulis nama kat soalan ni, saya tak tahu siapa punya. Syairah buat nombor berapa tadi? 2 Ha. Ni Nombor 2 ni, nombor 2 kan? Ya. Okey. Silakan Syairah. Okey. Diberi P sama dengan negatif 4, 3 dan Q 2, K, cari vektor P. Ni yang ni kita tak panggil vektor P. Bila kita ada magnitude, kita panggil magnitude P. Kita cari magnitude P. So untuk soalan ni kita just ambil yang P tu kita buat jadi macam mana terang? Kita ambil yang dia ada ni lah, X, Y dia. Sebab kita kena faham vektor bila kita dia masuk, dia mana dia pen ni tak keluar. Apa maksud dia? Maksud dia ni negatif 4 lah. Ni 3 lah. Jadi vektor P ataupun magnitude P ni kat sini dia macam kita cari teorem Pythagoras lah. Macam okay, cara benda tu kan. Jadi magnitude ni kita kena ingat yang tu je lah. Bila kita suruh cari magnitude, sebenarnya kita sedang mencari dia punya panjang PQ tu berapa ataupun nilai P lah. Magnitude tu nilai dia. Okay, nilai P tersebut yang kita bercari dengan mendapatkan menggunakan teorem Pythagoras untuk dapatkan nilai itulah. Sebab negatif 4 yang di atas ni paksi X, yang bawah ni paksi Y. Okey, jadi apa yang Syairah buat ni, dia hanya cari teorem Pythagoras je lah kan, betul lah? Betul? Dapatlah jawapan. Teorem Pythagoras, pasti dapatlah jawapan dia. Okey, teruskan. Untuk B, nilai K dengan keadaan P tambah Q selari dengan paksi X. Okey. Untuk soalan ni, kita just tambah je lah P dengan Q yang dia bagi tu. Negatif 4, 3 tambah dengan 2K. Kita akan dapat negatif 2, 3K. Jadi sebabkan dia nak nilai K, so kita just ambil yang 3K tu. Kita tambah. So dia akan jadi, dia akan bersamaan dengan kosong sebab X kan so dia macam tak ada apa-apa. Saya nak tengok dalam kerja ni je lah. Kenapa dia sepatutnya kita tak boleh tulis macam ni lah. Okay, kita kena tulis macam ni. Soalan B dia minta P tambah Q selari dengan paksi X. Maknanya P tambah Q selari dengan paksi X ni baru kita ambil negatif 4 tambah 2, kita ambil yang ni. So negatif 4 tambah 2. So yang bawah dia, kita ambil yang bawah lah, ni Y. Ni Y kan. So 3. Ada garis pun, tak ada buat garis tu. Tu 3 tambah K. Lebih kurang macam tu lah. Okay, jadinya bila dia selari dengan paksi X, kita dah tahu dah, saya pernah banyak kali cakap kat awak lah. Ni yang atas ni, ni pakai warna biru ni. Yang atas ni paksi apa ni?
Fraksi apa tu? Fraksi? X. Fraksi X. Yang ni fraksi X. Y kan? Yang bawah. Okey. Kita kena faham satu bahawa kalau kita tengok bila dia selari dengan fraksi X, dia selari dengan fraksi X maknanya apa? Maknanya apa tu? Kosong. Apa yang kosong? Bila selari dengan fraksi X, maknanya so 3, baru kita ambil yang ni lah. Kita ambil 3 tambah K yang bawah ni. Sama dengan kosong. Ni dah betul lah kat sini. Cuma jalan kerja atas ni ada salah ni. Okey, jalan kerja dia sepatutnya negatif 4 tambah 2, lepas tu 3 tambah, lepas tu kita ambil yang bawah 3 tambah K ni baru sama dengan kosong. Ni sambung kat situ je. Lepas tu K sama dengan negatif 3 tu betul dah lah. Boleh Syairah? Boleh ke? Okey. Saya harap yang lain faham. Soalan yang kertas 2, soalan nombor 14 kan? Ya, 14. Sekejap. Mananya? Tolong berhentikan saya kalau dah ada. Yang ni Ni kertas 1. Satu. Ni. Yang ni? Ha. Okey, saya buka soalan ke-14 kertas 2. Yang panjang sikit ni. Ni ada rajah tak? Ada. Okey, ada rajah kat situ. Dia rajin tak saya lukis balik. Okey, teruskan. Kita lukis sikit lah rajah dia. Nak saya terang ke nak tunggu cikgu lukis dulu? Tak apa, terang terus. Saya sambil-sambil je ni. Okey. Rajah menunjukkan segitiga PQR, garis lurus PT bersilang dengan garis QR di titik S. Titik V terletak pada garis lurus PT. Diberi bahawa QS sama dengan 1/3 QR, PR sama dengan 6X dan PQ sama dengan 9Y. A. Ungkapkan dalam sebutan X atau Y. Untuk soalan A yang pertama dia minta kita cari QR. Kalau formula dia QR dia akan jadi QP tambah PR. QP dia dah bagi dekat soalan tadi. Tapi yang dia bagi tu PQ, so bila kita tulis QP kita terbalikkan dia akan jadi negatif 9Y. Tambah dengan PR. PR tu dia dah bagi juga tadi 6X. So jawapan dia negatif 9Y tambah 6X. Oh, senang je QR ni. Dah tulisan lukisan saya ni buruk gila je. Soalan yang pertama dia nak QR yang ni lah kan? Okey. So awak ambil je lah QP tambah PR. So jawapan yang pertama ni betul lah. Okey, tambah dengan X. Senang saja. Okey, teruskan. Okey, untuk soalan kedua dia minta kita cari PS. So untuk PS pula dia akan jadi PQ tambah QS. Kat situ salah tulis. Okey. Boleh. Saya faham. Dia akan jadi PQ tambah dengan QS. Okey. PQ dia dah bagi kat kita tadi 9Y. QS pula dia bagi kat kita dia sama dengan 1/3 QR. So kita ambil sini 1, sini 2 kan? 2 je. Okey. Okey. So kita tambah 9Y tambah dengan 1/3 QR. Untuk QR tu QR kita dah ada kat atas kan? Kita dah ada kat atas, so kita masukkan je nilai dia.
QR ni nilai yang dah ada, masuk saja. Yang kita dapat dekat soalan yang first tadi. Kita masukkan, so 1/3 tu kita darab dengan yang kita masukkan tadi. Ya. So kita akan dapat 9y tambah negatif 3y tambah 2x. So disebabkan ada 2y kat situ, kita tambah 2 tu, kita akan dapat 6y tambah 2x. Ya, ya. Okay, full mark lah. Nombor 1, nombor 2 ni full mark. Okay, B. Okey, untuk soalan B. Diberi bahawa PV sama dengan M PS dan QV sama dengan N X tolak 9Y dengan keadaan M dan N ialah pemalar. Cari nilai M dan N. Okey, untuk soalan ni, mula kita buat yang PV. Okey, mula kita buat yang PV dulu. Dia dah bagi kita PV tu sama dengan MPS. PS tu kita dah dapat dekat soalan yang kedua A. Yang ni ya. Kita masukkan nilai dia and darabkan M tu ke dalam. Kita akan dapat 6 MY tambah 2 MX. Okey. Okey, untuk QV pula sama juga. Kita just darabkan N tu dalam yang dia dah bagi tu, X tolak 9Y. Kita akan dapat NX tolak 9NY. Okay. Lepas tu untuk mudahkan, saya ambil PV tu sebagai vektor. Sebagai yang vektor depan dia. So dia sama dengan PQ tambah QV. PQ tambah QV. PV sama, okey betul. PV tadi kan kita dah dapat, so kita just masukkan nilai yang ada tu. Ya, alright. Untuk semua. Saya pecahkan jadi yang X, saya buat untuk X, yang Y saya buat untuk Y. Okay, jadi yang sekarang ni macam mana ni? Ni QV ni kita ambil mana? PQ tambah QV. Jadi PQ kita dah ada nilai. Kita dah ada nilai yang 9Y tadi. 9Y. Yang QV pun kita dah ada nilai yang atas tadi tu. Okey. Lepas tu saya letakkan yang X dengan X, yang Y dengan Y. Ya, asingkan je. Ini sebenarnya untuk membandingkan lah. So, untuk X kita ambil yang 2M sama dengan N. Ya. Ini kaedah ni kita bandingkan ya sebenarnya. Yang Y pula 6M sama dengan 9 tolak 9N. Ya. Untuk X tu dia je dulu sebab kita tak tahu nilai M tu, so saya selesaikan yang Y tu dulu. Sebab dah jadi, ada. Dapat tu baru masuk dalam sana lah. Baru masuk sini. So untuk dapatkan M tu saya selesaikan yang Y tu dulu. Okey. Sebabkan dekat X tu N dia dah bagi tahu yang 2M sama dengan M. Maksudnya M sama dengan 2M kan. So saya masukkan nilai tu dekat N yang ada dekat Y tu, jadi 6M sama dengan 9 tolak 9 2M tu. Okey. Yang ni boleh cepatkan lah. Awak boleh cakap setelah tu awak selesaikan lah. Macam menggunakan algebra, awak dapat M sama 3/8 lah. M sama dengan 3/8. So kita masukkan dalam formula yang kat X tu pula. Dan kita selesaikan N tu, kita akan dapat 3/4. Ya. So selesai lah nilai M dan nilai N. Saya nak tanya kawan-kawan yang lain, faham ke ni? Sebab benda ni Faham. Agak apa? Yelah. Awak faham maksudnya ni? Faham. Cikgu. Ya. Cikgu. Ya, Afiq. Ya, Afiq. Skrin memang hitam ke? Saya nampak. Skrin memang hitam ke? Tak. Ada je screen. Ada je nampak. Saya tak nampak pun tu. Ya ke? Yang lain? Yang lain nampak. Ada je. Alamak. Saya Keluar masuk adik. Okey. Jadi saya harap selesai yang ni. Saya ada lagi satu soalan C ni. Ni soalan kita dulu memang panjang .
So diberi PT sama HX tambah 9Y dengan keadaan H ialah pemalar carilah H. Okey, teruskan Syairah. Okey, untuk soalan C ni dia sama je macam soalan B tadi. Ya. So saya ambil saya gunakan PS sebabkan dia ada satu garisan yang sama. Mhm. So saya tambah huruf K tu sebagai apa yang ada lagi? Sekejap. Apa? Apa dia? Nak cakap apa ni? Yang K tu Pemalar. sebagai macam Oh, ya, pemalar lah tu. sebagai pemalar untuk PT. Maksudnya dia berapa kali besar ataupun berapa kali kecil. Jadi nilai PS dengan nilai PT kita dah ada kan? PT dia dah bagi dekat soalan tu. Yang PS pula kita pun dah cari. Ya. Masukkan je lah. Masukkan je. Lepas tu sama juga kita akan bandingkan X dengan Y. Jadi soalan bahagian banding ni saya harap pelajar lain faham lah. Sebab setengah cikgu yang kalau awak mengikuti kelas online ke yang percuma-percuma di internet ni, banyak yang saya tengok. Dia macam-macam kaedah, tak semestinya kaedah ni lah. Kalau awak tengok ada lagi kaedah lain terpulang lah. Okay, yang penting jawapan betul lah. Yang ni kaedah perbandingan ni salah satu kaedah yang ada lah. Okay. Okay, teruskan. Okay. Saya bandingkan X dengan Y. So untuk Y dia akan ada 9K sama dengan 6. Kita selesaikan tu kita akan dapat K sama dengan 2/3. Untuk X pula kita akan ada KH sama dengan 2. So K tu kita masukkan nilai yang kita dapat tadi. And selesaikan, kita darab, kita akan dapat H sama dengan 3. Okey. Puas hati dah. So Afiq mesej ni ada masalah teknikal lah. Tak apalah. Okey, baik. So saya harap semua orang okey. Soalan ni soalan yang banyak markah dia, lebih kurang 8, berapa markah ni? 3 campur 5, 10 markah je lah kata 2. Okey, 10 markah untuk soalan ni. Jadi saya harap ini adalah salah satu soalan yang awak akan skor lah. Terutamanya pada akhir tahun nanti awak boleh buat soalan ni. Sebab dia markah banyak. Okey, dia markah banyak. Dia bila markah banyak macam ni, dia satu je saya takut. Saya takut awak salah di awal-awal. Awak salah di awal-awal, awak akan bawa benda yang salah lah sampai ke akhir. Okey, jadi sedih lah. Kadang-kadang tu dia buat betul semua tapi dia membawa benda yang salah daripada awal. Jadi sangat penting untuk awak teliti satu-satu. Dan jawapan awak kena betul kerana kalau awak perasan kita asyik guna balik. Nak buat yang ni kita guna balik yang kita dapat tadi. Yang kita dapat tadi tu kalau salah, jadi sangat penting untuk awak betul di awal dia mula sekali. Okey, permulaan kena betul. Okey, saya nak teruskan soalan ketiga. Fatin Amirah, soalan kertas 1 nombor 3. Saya cari jap. Fatin hantar awal kan? Yang ni ke Fatin? Okey, ni soalan ni senang je. Okey, teruskan Fatin. Okay, untuk nombor 3A tu dia minta kita cari vektor unit dalam arah U. So dia dah bagi U sama dengan 3, 4, V 6, K tolak 1. So kalau nak cari vektor unit guna formula kat sini saya lupa nak tulis formula dia. Sekejap ke? Kenapa? Tak apa, selesaikan dulu. Okay dah. Okey dah. Vektor unit apa? Vektor U bahagi dengan magnitude U. Ya, magnitude U. Lepas tu first ni saya cari magnitude U dulu. Macam apa? Guna teorem Pythagoras punya formula. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat 5.
Lepas tu tulis dalam formula vektor unit dia. Ambil balik yang U tu, bukakan jadi 3I tambah 4J bagi dengan 5. Okey. Ni mudah je. Yang ni sama macam Aida tadi. Awak guna formula saja. Betul? Betul. Oh, masukkan formula saja. Okey, baik. B. Nilai K dengan keadaan U dan V adalah selari. Okey, teruskan. Yang B ni saya guna cara cikgu bagi U sama dengan lambda B. Okey, sebab dia selari. Lepas tu yang ni saya asingkan, saya buat 3 sama dengan lambda 6. Lepas tu saya selesaikan dapat lambda Okey lah. dengan 3 sama dengan lambda 6 ni sebenarnya untuk paksi X. paksi X Okay. yang atas. Untuk paksi X. Tu yang Y pula 4 sama dengan lambda K tolak 1, gantikan lambda tu 1/2. Lepas tu kembangkan jadi 4 sama dengan 1/2 K tolak 1/2. Tu kita selesaikan dapatlah K sama dengan 9. Okey. Very good lah. So, K sama dengan 9. Full mark ni semua. Okey, tahniah. Harap yang lain dapat faham. Seterusnya soalan nombor apa tu, Pak Yatin? 13. Yang ni ke? Soalan 13. So, dia ada lukisan kat situ kan? Soalan pasal boat kan? Ya, bagi boat. Okey, soalan boat ni kebetulan kita dah belajar dalam kelas lah. Okey, teruskan. Okey, kat sini dia bagi dia ada bagi kedua-dua boat A dan B bergerak mengikut arus air. Kemudian dia kata halaju. Okey, kedua-dua. Saya baca soalan lah. Saya bagi yang lain faham lah. So, rajah menunjukkan kedudukan dari arah boat A, B dan C dan satukan dengan boat solar. Jadi, saya harap yang lain boleh tengok gambar rajah ni dalam buku awak. Kedua-dua boat A dan B bergerak mengikut arah arus air. Okey, so A dan B awak boleh lihat lah dia bergerak mengikut arus air. Halaju arahnya diberi oleh W bla 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 meter per second. Diberi halaju boat A ialah A sama dengan 2I tambah J meter per second. Dan halaju boat B ialah B 6I tambah 3J. Okey, teruskan. Okey, soalan A dia minta tentukan berapa kali ganda halaju paduan boat B berbanding halaju paduan boat A. Okey, kalau dia kata berapa kali ganda maksudnya dia minta nisbah ataupun ratio kan. Lepas tu kat sini saya guna vektor B sama dengan lambda vektor A. Lepas tu kat situ saya tulis B tambah W sebab dia kata laju nak cari vektor untuk jumlah B tu kena tambahkan sekali dengan dia punya halaju air untuk dapatkan halaju keseluruhan boat B tu. So sebab tu vektor B tambah W. Okey. Lepas tu B tambah W sama dengan lambda A tambah W. Saya gantikan B tu dengan nilai yang dah bagi 6I tambah 3J. Lepas tu W pula I tambah 1/2J. Lepas tu sama dengan lambda A vektor A tu ganti juga dengan nilai yang dia dah bagi iaitu 2I tambah J dengan vektor W I tambah 1/2J. Tu lepas selesaikan akan dapat 7I tambah 7/2J sama dengan lambda 3I tambah 3/2J. Lepas tu kembangkan lambda tu dalam samaan yang kat sebelah tu. Jadi 7I tambah 7/2J sama dengan
3 lambda I tambah 3/2 lambda J. Okey. Ah, So awak compare. Buat Hmm. perbandingan. Ambil I dengan I lah. I dengan I, J dengan J buat dengan mana J. salah satu pun tak apa. Sebenarnya kita tak perlu pun buat dua-dua sebab kita nak tahu dia punya apa tu, nisbah sahaja. Hmm. Okey, teruskan. Bila kita sebenarnya ambil I jadi 7 sama dengan 3 lambda dan dapat nilai lambda dia sama dengan 7/3. Lepas tu guna balik yang kita punya formula tadi, vektor B sama dengan Formula asal ni formula asal ni. Awak hanya masukkan nilai lambda itu kerana lambda itu yang membuktikan berapa dia punya, kita punya pemala yang berapa besar, berapa kali dia punya. Sebab soalan pun minta berapa kali kan, berapa kali ganda hal laju, jadi maknanya kita perlu cari nilai lambda tadilah. Jadi apa yang Fatin buat ni, dia cari nilai lambda dan akhirnya dia masukkan balik dalam rumus ini. Dan kalau boleh rumus ni awak boleh je sampai sini pun dah okey dah ni. Dah betul dah ni, tak payah yang ni. Okey. Okey, teruskan soalan B1 dan B2. Okay, B1 dia minta hal laju paduan buat C. Sebelum tu dia ada nyatakan dekat B tu hal laju buat C ialah 2I tolak 3/2J. Jadi dia minta hal laju paduan, sama juga kita buat C, vektor C tambah dengan vektor W. Jadi kita akan dapat 3I tolak J. Sekejap saya tengok sekejap. 2I tolak 3/2J kan? J Tambah I tambah setengah J. Okey, betul. Okey, betul lah ni. untuk So, dapat 3I tolak J. Okey, betul. Okey, teruskan. Untuk soalan B2 pula, dia minta cari vektor unit dalam arah buat C. Tu kalau nak cari vektor unit tu saya tulis formula kat situ, xi tambah yj bagi dengan magnitude dia. Tu gantikan dengan vektor C tadi 3I tolak J bagi dengan X dia tu 3 2 tolak dengan Y dia jadi 1 2 hentikan 2. So kat sini dapat 3I tolak J per dengan pucuk kuasa 2 10. Ya. Ini yang kita buat macam soalan kertas satu tadilah. Kita gunakan rumus sahaja. Ni semua rumus ni. Okey, rumus. Okey, jawapannya tepat sekali. Sama dengan skema sekali nampak. Okey, baik. Terima kasih kepada Fatin. So, selesai soalan kertas 1 dan juga soalan kertas 2. Kita minta orang yang seterusnya. Fatihah ada? Ya, saya. Okey, ada. Oh, yang gambar laut tu ke? Yang gambar laut tu. Okey, sekejap. Okay, Fatihah punya saya dah tengok juga. Nampak macam betul lah. Tapi yang ni kan? Yang tu. Sekejap. Ini soalan kertas 1 kertas 2 ni? Kertas 1. Soalan Fatihah soalan nombor 4. Baik, saya tengok sekejap lah. Soalan nombor 4. SPM 2018 kan? Yang tu. 10. Okey. Betul tu. Okay, teruskan. Okey. A iaitu 23 dan B negatif 25 terletak pada suatu sarta cartes. Diberi bahawa 3 OA sama dengan 2 OB tambah OC. Okey, cari iaitu soalan Koordinat C. Koordinat C. Okey, diberi yang 3 OA sama dengan 2 OB tambah OC. Okey, yang ni dia bagi. Yang tu. So nak cari koordinat C tu kita jadikan OC tu sebagai macam perkara utama lah. Perkara rumus. Perkara rumus.
So OC sama dengan 3 OA tolak 2 OB. Ya. Okey, yang OA tu nilai yang koordinat A, iaitu masukkan yang OA tu 2I tambah 3J. Yang ikut yang soalan tu yang koordinat tu. Okey. Tolak dengan 2 OB tu koordinat B. Okey. Lepas tu kembangkan yang 3 OB tu dengan kembangkan 2 OB tu. So dapatlah yang nilai kembang dari hasil kembang tu, iaitu 6I dan J yang tu. Ya. Dapatlah nilai ni semua kan? Ni tu semua. Lepas tu kita macam susunkan ikut bulan dia, macam 6I tambah I dengan J 4I. lah. I dan J. So dapatlah jawapan. Okey, betul jugalah tu. So automatic. Baik. Jawapan dia koordinat 10 1. Okeylah, clear. Saya nampak dengan jelas. Cuma saya nak bagi tahu yang lain ataupun dengan Fatihah sendiri. Kita ada lagi satu kaedah selain daripada kaedah ni, betul? Betul ke Fatihah? Betul cikgu. Kaedah apa tu? Kaedah apa? Kalau ingat dalam kelas saya bagi tahu, kita selain daripada kita ada kaedah ni, kita ada lagi satu kaedah. Kaedah yang macam dia panggil kaedah metrik, bukan metrik, kaedah kita tak payah tulis bentuk IJ ni, kita boleh tulis dalam bentuk yang dia bagi. Soalan bagi A23, betul? B pun dia bagi negatif 25 kan? Jadi kan untuk itu awak boleh je tulis macam ni awak boleh tulis macam ni. Contoh saya ambil yang kawasan ni saya bulat ni, tengok ni kita boleh tulis macam ni, 3 2 3. Oh, bentuk laju. Bentuk laju. Ya. Ingat tak? Awak boleh buat bentuk laju dan awak akan dapat jawapan yang sama je. Okey, maksudnya cara ni bukan tak betul. Cara ni pun lagi cuma panjang sikit lah. Yang ni kita nampak ringkas. Kita tak payah tulis IJ tapi kita terus bentuk XY. Sebab IJ ni kita faham juga, I ni pun X, J ni pun Y kan. Jadi kita boleh bentuk dalam bentuk ni. Saya dah lupa nama ni, bentuk apa ni? Bentuk laju lah kan? Bentuk laju. Bentuk laju. Okey, baik. Awak akan dapat jawapan yang sama kalau awak gunakan bentuk laju. Baik, teruskan untuk B. B dia kata cari magnitude AC. Tapi sebelum nak cari magnitude, kita kena cari AC tu berapa. So AC tu sama dengan AO tambah OC. Tapi AO tak ada nilai dia. So kita terbalikkan jadi negatif OA tambah OC. So, masukkanlah nilai OA dengan OC tu. So selesaikan dapat 8I tolak 4J. Itu baru yang AC. So nak cari magnitude dia guna yang tu. Yang punca kuasa X2 tambah. Teorem Pythagoras. Teorem. Okey, betul lah tu. Dapatlah jawapan dia. Okay. Terima kasih. Saya nak ulang lagi benda yang sama. Kita boleh juga guna kaedah laju. Okey. Tu soalan nombor 4. Clear, full mark semua betul. Kita tengok soalan kertas 2, soalan nombor 12 Okey, yang ni panjang sikit ni. So kita akan tengok sikit satu-satu lah. Okey, soalan dia kata. Soalan nombor 12, saya cari soalan sekejap. Nombor 12. Okey, teruskan. Dia kata diberi AP nisbah PB yang ni nak kena ada lukisannya ni. Okay, tak apa, teruskan. 1/2 BR nisbah RC sama dengan 2 nisbah 1. AP sama dengan 2X dan AC sama dengan 3Y. Soalan A, ungkapkan dalam sebutan X dan Y. Yang pertama CP dan kedua CR. Okey. Yang pertama yang cari CP tu. So
kat dalam rajah tu CP tu sama dengan CA tambah AP. CA tambah AP. Betul lah tu lah. CA yang ni. CA tambah AP. AP. So So nilai nilai dekat AP ni nilai dia apa? 3 apa? 3S lah. Dia bagi kan? 3Y. CA AP, tu. AP 2S kan? AP 2X. Okay. So nilai CA dia negatif 3 tambah dengan AP 2X. So jawapan dia yang tu je. 2X tolak 3Y. Okay, Terbalikkan jadi cerita. so betul lah tu. Kalau tak terbalikkan buat biar macam ni pun tak apa. Okay, teruskan. Okay, yang kedua CR. So CR dia 1/3 daripada CB. Jadi dapat 1/3 daripada nisbah yang dia bagi tu lah. BR, RC. BR dengan RC tu kat ada soalan tu. Ya. CB pun kita tak tahu apa benda. So CB tu sebenarnya dari CA tambah AB. So nilai CB, CA CA dia tambah AB. Tapi kita ada masalah ke AB. Kita ada ke nilai AB. Oh ada. Ya, Sebab berapa tu? nilai dia 6X. Ya, Sebab nisbah kan? nisbah dia. Okay, jadi kita tahu nilai dekat sini 6X. Sebab sini mesti dapat X. Tambah Okay, teruskan. 2X. Lepas tu kita selesaikanlah yang 1/3 dalam kurungan tu. Potong semua tu dapat yang ni. Dapatlah jawapan dia. 2X tolak Y. Siap. Okey, bagus. Okey, yang tu untuk nombor 2 yang awak untuk cari CI. Yang ke B dia minta diberi X sama dengan 2I dan Y sama dengan I negatif I tambah 4J. Cari magnitude CR. Okay, macam mana kita cari magnitude CR? Itu yang awak buat kat tepi ni. Yang tepi tu dia punya kan CR kan kita dah dapat daripada jawapan yang A2 tu. Ya. So masukkan yang negatif 1 tu yang dah ada dalam soalan itu. Maknanya awak dah dapat tadi CR. Yang ni kan nilai yang awak dapat kan? Betul, yang ni apa awak buat? Awak ambil balik yang formula yang dia bagi ni. Masuk sini kan? Masukkan je. Jadi awak masukkan I tambah 4J tu daripada Y yang ada tu lah. Lepas tu selesaikan dapatlah 5I tolak 4J. Yang tu baru CR. So nak cari magnitude dia guna. Itu belum lagi magnitude. Belum lagi magnitude. So nak cari magnitude dia gunalah yang teorem Pythagoras tu. Masukkan nilai. Dapatlah jawapan. Sebab dia takkan kita cari magnitude CR. Jadi awak hanya bagi jawapan yang ini sahaja. Betul lah. Dia bukan minta vektor unit. Vektor unit lain pula. Kita kena buat rumus vektor unit. Yang ni dia minta hanya magnitude. Dia nak nilai CR tu berapa sahaja. Jadi dapatlah punca 0.241. Awak boleh bagi jawapan penuh punca 0.41 tekan pun boleh. Awak biar punca 0.41 pun boleh. Ini MAT tak masalah yang tu. Okey, teruskan untuk soalan C. Okey, dia kata panjang. Dia kata CQ sama dengan MCP dan QR sama dengan NAR. Dia kata keadaan MN tu bermalam. Okey, yang ni yang dia bagilah. So, alright. CQ sama dengan MCP tu, nilai CP kita dah dapat dari soalan A1 tu.
Kita dah cari tadi, so kita dapat yang ni, kita kembangkan dengan kita punya pemala M tu, darab saja dapat yang ni. Lepas tu untuk Q. Itu Lepas tu yang QR pula. Kita cari bahagian QR pula. buat yang QR pula. QR tu yang AR kita tak tahu dia punya nilai dia apa. So kita carilah dia punya. Kena carilah. Kita kena cari. So dapatlah yang AC tambah CR. Nilai AC AC tambah CR. nilai AC 3Y dah ada. kan? 3Y. Nilai CR pun kita dah ada. So kembangkanlah dalam tu. Masuk yang kita dapat tadi lah. Kembang dapatlah jawapan yang 2N. So awak dapat ni. Yang tu. So kita ada dua persamaan vektor yang ada, yang satu M, satu lagi N. Okey, lepas tu? Lepas tu yang sebelah tu pula macam CQ tambah QR ni dia ada kaitan. So dia akan mendapat CR. Macam tu. Bukan dia ada kaitan, dia nak bagi tahu yang dia segaris kan? Macam tu. CR dengan RQ ni dia dalam satu garis yang sama. Kalau kita tengok balik dekat atas ni. Kan ni C, ni R, ni huruf apa ni sebenarnya? CRQ. Sekejap. CRQR. CRQR. Dengan QR. Sekejap lah, saya nak tengok balik. So awak buat CR dengan CQ tambah QR. Segitiga tu. Oh, tak sama dengan skema. Tak apa. Awak teruskan. Sebab jawapan betul. Alamak. Tak apa. Sebab semua... Awak ambil CR tambah CQ tambah CR sama dengan CQ tambah Q. Betul lah tu. Ini sebenarnya vektor dia. Okey. Sebab semua tu kita dah ada nilai. Kita masukkanlah yang CR tu nilai tu. CQ nilai ni dan QR. CR kita dapat kat yang mana tadi? Kat atas. CR kita dapat kat atas ni. Yang ni kan CR. yang ni CR. CQ. CR. CQ yang kita cari tadi lah. 2. Dengan yang ni. CR tambah QR. Okey. Betul lah tu. So akhirnya dia buat kaedah pembandingan jugalah. Okey, teruskan. Lepas tu yang dah masukkan nilai yang QR sama dengan CR sama dengan CQ tambah QR tu. Yang awak je masukkan lah. Ini kembangkan balik lah. Kembang. Dan kembang betul awak susun balik. Susun balik ikut Y dengan Y, X dengan X. Lepas tu awak samakan yang ni dengan yang ni. Sebab yang ni Y, dia buat Y, so Y yang ni. Satu lagi dia buat yang X yang ni. Sama dengan yang ni. Okay, so biru satu, kuning satu. Kaedah pembandingan. So dia dapatkan tu maksudnya dia buanglah nilai-nilai X tu tinggal M dengan N saja. Okay, teruskan. Mana-mana yang boleh saya teruskan. Okay, takut masa tak sempat. Kita bentukkan jadi persamaan. So daripada 2M tambah 2N sama dengan 2 tu kita permudahkan jadi M tambah N sama dengan 1. So daripada yang 2 tu kita jadikan M sebagai perkara rumus. Kita masukkan yang persamaan 1 persamaan 1 ke dalam persamaan 3. Dan awak teruskan bla 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 bla, awak dapatlah M sama dengan 2/5. Satu lagi M sama dengan 3/5. Lepas awak buat kaedah penggantian lah. Okay, tak payah nak cerita lah. Yang ni kita faham lah. Okay. Saya harap kawan-kawan lain tu tak bosan lah. Sebab ni memang MX macam ni lah kat sekolah macam tu jugalah. Okay. Panjang.
Dan dia panjang satu hal. Satu memang dia panjang lah. Salah satu step habis. Okay, setakat ni Alhamdulillah betul semua untuk Fatihah. Jadi saya puas hati juga untuk kertas 1 dan kertas 2. Tahniah, kita terus ke soalan nombor 5. Saya harap sempat lah. Soalan nombor 5. Wardina ada? Ada. Tak, Wardina. Wardina hantar kan? Mana tu Soalan nombor 5. Yang ni Yang tu. Satu lagi soalan nombor 11 kan? Ya. Teruskan. Untuk A, dia suruh ungkapkan sebutan A dan B. Yang itu dia suruh cari SR tolak PR. Lepas tu SR, first kita tengok dulu SR tu. Kita tahu SR sama dengan SP tambah PR. Lepas tu SP tambah PR ni sama dengan negatif SP 4A. So kalau apa aku ni? Benda tu. Dia jadi SP tambah PR jadi negatif 4A tambah 7B. Lepas tu kan dia suruh tolak PR. PR tu pula 7B. So negatif 4A tambah 7B tolak lagi 7B. 7B tolak 7B kosong. So jadi 4A je. 4A je ke negatif 4A? Negatif 4A. Okey, sekejap saya tengah perhati ni. Sekejap saya nak tengok. Saya tengah perhatikan jawapan ni. SR sama dengan PR. Lepas tu okey. SR tolak PR tu terus awak dapat negatif 4A je lah sebenarnya. Sebab awak 7B tu dah pergi sana. Okey. Okey, boleh. Teruskan B. QP pula dia jadi dapat 8A tolak 7B sebab QR dengan RP. 8A tu sebab dia kata QR QP sama ni, dengan 2PS. QP ni kita dah tulis yang ni dulu kot. QR apa? QR tambah RP. QR tambah RP. Lepas tu ambil lah QR apa? QR Betul? dia 8A. Okey, betul lah tu. 8A sebab dekat soalan dia cakap QR sama dengan 2PS. PS 4A darab G2 dapat 8A. Lepas tu tambah dengan negatif 7B. So jadi 8A tolak 7B. Okey, dapat terus lah kan? Okey, tahniah. Bagus, full mark. Untuk kita teruskan soalan kertas seterusnya. Sudah benda ke balik. Mana soalan nombor 11 kan? Ini bukan sebelah kertas nombor 11, kertas 2. Ya. Bagi tahu saya yang mana jawab, saya pun tak tahu yang ni. Yang ni. Okey, teruskan. Soalan A1 dia suruh ungkapkan dalam sebutan AB, PR. PR ni sama dengan PO tambah OR. So kat sini OP tu 6A, jadi bila PO jadi negatif 6A tambah dengan 18B. Untuk A2 pula OQ sama dengan 6A tambah 9B sebab OQ sama dengan OP tambah PQ. So kita tulis je 6A tambah dengan 9B. 6A tambah 9B. Okey. Untuk soalan B.
B pula dia kata diberi bahawa PT sama dengan KPR dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika titik-titik O, T dan Q adalah segaris. Lepas tu bila segaris ni saya kaitkan dengan A sama dengan KB tu. Ni OT sama dengan MOQ. Yang A sama dengan KB tu yang ni. M tu apa ni? Itulah OQ. Sama OQ kita dah dapat tadi. So jadi M dalam kurungan 6A tambah 9B. Lepas tu M tu darabkan jadi OT sama dengan 6A tambah 9MB. Lepas tu kita tengok PT pula. PT dia sama dengan PO tambah OT. Lepas tu kita isi je PO tu Okay. negatif 6A tambah 6MA tambah 9MB. Yang PO tu negatif 6A. So tambah dengan OT 6MA tambah 9MB. So PT Lepas tu kita buat yang ni. Dari kita bahagian yang nak darat tu tak payah cerita, tak apa. Yang penting awak ceritakan dia punya poin-poin penting. Okay. Lepas tu kan dia cakap PT sama dengan KPR. So isi je balik PT kita dapat tadi negatif 6 tambah 6 tambah 6M tutup kurungan A tambah 9MB sama dengan K dalam kurungan negatif 6A tambah 18B tutup kurungan. So K tu saya darabkan dapat yang macam bawah tu negatif 6KA tambah 18KB. Lepas tu bila dah dapat macam tu saya bandingkan dua-dua persamaan tu. Yang 9M tu sama dengan 18K. So pindahkan 9 kita dapat M sama dengan 2K. Sudah dapat M tu kita buat yang negatif 6 tambah 6M sama dengan negatif 6K pula. Dia jadi negatif 1 tambah M sama dengan negatif K tu sebab dah kecilkan. Sebab semua 6 tu kecilkan je lah jadi 1. Lepas tu kita isi nilai M tadi yang kita dapat tadi. So jadi negatif 1 tambah 2K sama dengan negatif K. Lepas tu 1 dengan negatif K tu tukar tempat. Jadi K tambah 2K sama dengan 1. Lepas tu selesaikan macam biasa. Kita dapat K sama dengan 1/3. Okay. Pada
Sana tak dengar? Dah okey internet? Mesti sekat. Tengok tak boleh. Jadi saya faham lah kenapa sekarang ni. Jadi maknanya slow sekarang internet saya. Hmm. Ha? Kakak cuba lagi. Ya. Tak apa lah, tunggu jap. Cikgu dengar suara cikgu macam dah okey, tak sekat dah. Dah okey dah? Tak sekat dah. Yang lain. Okay, sekarang ni suara okey. Okey. Visual nampak apa? Visual? Tak ada skrin. Nampak cikgu. Nampak saya je. Sekejap. Saya tak, saya kena share screen kot. Tak share screen. Okey. Okey Aziz ada? Aziz nombor apa? Soalan mana Aziz? Kertas Soalan- 1 soalan nombor 6. 6. Yang mana ni? Tunjuk saya. Bagi tahu saya yang mana awak punya. Tak ada pun. Cikgu laju sangat, saya tak boleh kenal mana teacher saya. Okey. Ni 5 bukanlah. 11 bukanlah. 13 bukanlah. 13. Oh, nombor 10. Soalan mana ni? Ni Okey. Okey, teruskan. Sementara internet masih bersama kita. Sekejap. Yang A tu, AE tu saya dapat dengan kira nisbah EB. Nisbah AE dengan EB. Kalau EB 4U, so AE tu kena 2 kali ganda daripada AB. So dapat 8U. Je. Yang tu kita boleh dapat terus direct je kan? Kita dapat direct terus lah, guna nisbah je. Maksudnya EB tu kalau 1 bahagian, AE tu 2 bahagian. Maknanya kalau EB dia bagi kat kita, dia bagi kat kita EB tu. Ada kan? Ni ada dia bagi EB 4U. Jadi automatik awak boleh dapat AE 8U sebab dia 2 kali ganda. So awak dapat 2 je lah. Okay, senang itu Aziz. Okay, teruskan. So yang B pula dia nak ET.
Saya kira AC dulu. Untuk cari AC, AB kena tambah BC. So 12 U tambah 3V dapat AC. Lepas tu nak kira 80 ni kita bahagi 2. Sebab dia kan sama bahagian kan. So dapat 1/2 darab 12 U tambah 3V. Jadi 6U tambah 3/2V. Okey. So dah dapat nilai tu, kita cari ET. Untuk cari ET ni tulis balik ni lah. So masukkan nilai EA dengan ET yang ada. Okey, So, kita balikkan je. Okey. Jawapan dia 32. Negatif Betul lah tu. 2U tambah 3/2V. Okey, bagus. Terima kasih. Jawapannya betul semua. Okey. Satu lagi soalan nombor 10 kan, yang ni kan? Okey, teruskan. Kita dah terlajak sikit hari ni, tak apa kot. Soalan A1 kita nak cari QS. QS kita guna QP lepas tu PS. So dapat negatif 10U tambah 25V. Okey, yang ni lah. Tak. Okey, teruskan. Lepas tu Roman ni kita nak cari PT. So saya cari QS. Kan QS tu kan guna nisbah kan. So saya cari satu bahagian tu berapa. And dapat satu bahagian tu negatif 2U tambah 5V. Lepas tu saya cari PT sama dengan PS tambah ST. Sama dengan 25V tambah ST tu kan 3. Nisbah dia kan 3. So 3 darab 2U tolak 5V sama dengan 25V tambah 6U tolak 15. Okey. Dia akan jadi 6U tambah 10V. 10V. Okey, so jawapan untuk PT lah. Okey, yang awak lihat saya right tu selalunya markah tu lah. Markah di mana? Soalan A tu satu markah, selalunya soalan PT ni dua markah lah. Okey, lagi teruskan. Tak ada masalah soalan ni, senang je. Soalan B dia minta cari nisbah PT dengan TR. Aziz, hilang lah ke? Tu soalan Hello. 10B pun. Apa dia? So 10B ni Sekejap Aziz. Sekejap. Tak dengar Aziz. Oh Aziz. soalan 10B pula dia nak nisbah. Ya, memang pun. PT TR. So saya cari TR. Saya ada lah. Okey, sekarang ni hang cari vektor PT dengan vektor TR lah kan? Okey, satu PT yang ni. Okey, yang mana PT kita dah ada, kita cari di atas. Untuk TR kita kena kira lah sebab dia tak ada. Okey, TR.
Jadi kat sini kita nampak Aziz buat ni. Saya cakap untuk Aziz. Dengar tak yang lain? Sebab saya tak dengar suara Aziz. Dengar suara Aziz. Aziz ada ke Aziz? So, Aziz tak ada apa. Bukan tak dengar. Saya tak dengar. Bukan Aziz tak ada. Aziz ada tapi tak dengar suara dia. Tak apa, saya sambung sikit. So PT kita dah ada. Jadi TR ni kita kena carilah sebab kita tak ada TR. Kan? Jadi TR kita cari. So apa yang Aziz buat kat sini, dia carilah TR ni. TR sama dengan TQ tambah dengan QT. TQ tambah dengan QR. TQ sama dengan QR. Jadi dapatlah TR. Okey, jadi yang kita ada, TR kita dah ada yang ni. Okey, selepas kita kira yang ni lah TQ tambah QR. Okey, QR ni kita dapat negatif U tambah 15 ni daripada atas ni lah. Ni. Okey, minta maaf lah. Saya agak serang kabut sikit hari ni. Okey, 3 tambah tu. So, awak bandingkan macam biasa. PT dengan TR. Jadi kan, dia taklah semudah terus 21 tu. Dia nak untuk, sebab dia dapat PT, saya tulis kat sini lah. PT dia dapat 6U tambah 10V. TR dia dapat 3U tambah 5V. Jadinya kalau kita tengok, yang ni kena darab 2 kat atas ni baru dapat atas kan. Ataupun yang atas ni kalau kita faktorkan, kita keluarkan 2, jadi 3U tambah 5V. Okey. So kita faktorkan. Jadinya dia 2. Okey. Jadi jelas dekat situ. Maka kita boleh tulis situ PT TR 2 ni sebab 1. Dia PT tu 2 kali TR. 2 kali TR. Okey, Aziz. Aziz dah hilang lah ke? Okey, awak dengar suara saya yang lain. Tolong jawab, Ustaz. Yang lain dengar tak suara saya? Dengar. Dengar je. Okey, mungkin tadi si Aziz. Tapi lah Aziz pun dah habis dah. So, dah 10.45 dah ni. Saya ada lagi berapa orang ni ya? Patut yang hantar kat saya. Ada Afiq Osman. Dia bagi tahu kita ada masalah tadi. Lepas tu kita ada Bazir. Bazir ada dalam kelas? Lepas tu kita ada Auni dengan Aliana. Tapi saya ingat tak sempat lah Auni dengan Aliana untuk teruskan. Sebab satu masalah kita dari segi itulah masa. Pukul 11.30 lagi awak ada kelas. Awak ada kelas pukul 11.30? Selepas ni? Saya ingat takat tu je lah kelas hari ni. Ada problem lah. Hari ni ada kelas lagi ni. Boleh menjadi ruang berhenti. Terima kasih, saya silakan kembali. Okey. Saya terpaksa tamatkan kelas dah hari ni. Saya minta maaf dari segi masalah-masalah yang timbul hari ni. Termasuk terutama dari segi setting teknikal apa semua. Internet saya pun tak dapat nak kawal tu semua. Dan satu lagi saya minta maaf, kita tak dapat nak habiskan semua pelajar yang hantar. Kita ada hutang, bukan hutang lah, tak kira settle lah tu. Kita tak boleh nak tunggu kepada Afiq Osman, Bazil, Auni dengan Aliana. Sebab masa tak mengizinkan kita.
Uh, Tak apa. jadinya saya akan, tapi setakat ni, semua jawapan yang awak hantar kat saya, semua betul lah. Yang mana saya balas balik je, saya betulkan lah. Yang mana saya tak kata apa tu, kira betul lah tu. Jadi, cumanya ada segi jawapan-jawapan yang lain ni, saya minta sebenarnya awak buat dulu sendiri. Dan saya akan hantar jawapan penuh dan lengkap. Cuma saya nak minta feedback awak nanti. Awak beritahu saya mana-mana muka surat yang masih belum lengkap. Awak beritahu dekat saya supaya saya boleh bantu awak hantar jawapan lah. Dan awak kerja awak mudah je lengkapkan. Saya nak buku kuning tu 100% ada jawapan lengkap. Okey? Untuk memudahkan awak study nanti. Okey? Mungkin sekarang ni nampak tak penting, dia akan penting nanti. Sebab dia akan jadi nota awak untuk dibawa ke tahun depan. Okey? Akhir sekali saya nak tengok gambar last. Jadi hari ni kita nak minta satu benda yang lain sikit dekat gambar kali ni. Saya nak awak keluarkan satu kertas A4 ataupun buku nota ke apa. Awak tulis satu perkataan saja, apa-apa saja, gunakan marker ke pen ke apa ke. Sebab ni kelas terakhir, saya minta awak tulis satu ayat atau satu perkataan apa-apa yang awak rasa sepanjang kelas mat tahun ni, bukan kelas online ni, sepanjang tahun. Okey, awak letak, tunjuk dengan kertas. Contoh saya buat macam ni Contoh, saya nak takat gambar. Contoh, awak tulis, saya tulis sini lah, Cikgu Fazli handsome, contohlah. Tapi awak jangan tulis benda ni. Contoh saya nak awak tulis macam ni. Faham ke tak faham? Faham. Tapi saya tak nak awak tulis Cikgu Fazli handsome. Tulis apa yang awak rasa sepanjang kita belajar AdMed sepanjang tahun. Daripada bulan 1 sampailah ke hari ni, kelas hari terakhir. Awak boleh tulis satu ayat saja ataupun satu ayat tu banyak. Satu perkataan saja atau paling maksimum 3 lah. Tiga perkataan saja. Okey, saya bagi awak sekarang 1 minit untuk tulis sekarang. Lepas tu on kamera, cairlah takat gambar. Saya pun cuba takat gambar juga kalau boleh. Lepas tu tamatkan kelas. Okey? Sekarang. Tak ada idea nak tulis apa. Tulis je lah apa-apa. Aduh. Saya bagi awak 1 minit. Tulis apa tu? Tulis apa-apa yang awak rasa sepanjang tahun ni kita belajar. Dia akan jadi satu kesimpulan yang saya boleh buat lah. Dah. Ya. Kejap. Saya tak ada idea. Tulis je lah. Jangan kira idea sangat. Tulis je. 3 perkataan maksimum. Kecuali Cikgu Fazli handsome tu tak payah tulis. Yang tu memang kenyataan. Tu memang tak boleh buat apa dah. Memang satu benda yang pasti dah je. Habis tahun pun yakin macam ni je. Anggaplah apa yang awak tulis tu rumusan tahun ni. Dah. Belum aku tak ada idea. Awak tulis je lah. Ya. Okay, on camera. Tak ada idea lah aku. Tulis lah on camera, tulis apa yang betul yang saya nak awak tulis. Tulis benda yang berkaitan dengan apa yang awak rasa sepanjang contoh tulis AdMed susah ke, tapi kalau boleh jangan tulis, tapi saya kata contoh lah. Kalau boleh jangan tulis tu, kan? Ataupun awak pun apa yang awak rasa lah. Awak boleh tulis apa saja, tapi 3 perkataan je maksimum. Sebab saya nak tangkap gambar dan jadikan satu Cikgu ada maksimum kesimpulan.
Apa dia? Ada maksimum tu yang susah. Ada apa? Ada maksimum susah. Ada maksimum. Ikut hang lah tulis apa. Saya nak bagi tu bukan apa. Cikgu masa ni boleh tak? Boleh. Apa pun saya kata tak. Apa pun boleh. Asalkan saya nampak dengan challenging yet motivating apa benda kan. Yang si Fatihah tulis apa tu? Syoknya ML. Ya ke syoknya? Cikgu kalau 4 perkataan boleh tu. Tulislah apa-apa. Terbalik ke? Boleh sekarang ni macam ni lah tak mau. Saya tak nak macam ni lah. Sebab saya tengok awak susah sangat nak ni. Macam ni lah. Ikut awak nak tulis apa pun. Tujuan saya nak bagi pendek tu supaya saya nak gambar awak tu nampak nanti tulisan tu. Kalau awak tulis karangan panjang-panjang, tak lagi tak nampak lukisan tadi. Jadi saya nak 1, 2, 3 perkataan supaya jelas nampak. Tulis besar. Okey. Terbalik ke? Tu. Tak. Saya tak nampak muka saya pun kat skrin. Siapa yang tulis nak cikgu ajar lagi tu? Aziz. Ini disertai oleh pelajar yang bermasalah. Maksudnya nak ajar cikgu lagi, cikgu ajar lagi di Kedai 5 ke apa? Boleh je. Nak. Aliana kena tutup background kalau tak nampak. Syairah nak buat kerja tekat gambar dah tu. Jadi tolong bagi kerjasama. Kalau boleh, muka awak pun nampak lah juga. Jangan lebih tutup muka awak macam... Telefon. Dah tu, nak cikgu ajar lagi tu. Tak payahlah tak nampak muka. Bagilah nampak muka. Allah. Macam mana nak bagi nampak? Susah cikgu. Tak apalah, janji nampak mata hang pun okey lah tu. Azri, janganlah bagi nampak tangan Azri. Bagilah nampak muka sikit. Banyak Azri. Tak boleh. Oh, sebab hang pakai handphone. Buatlah macam hang selfie selalu. Taklah nanti kalau guna kamera depan dia jadi apa tulisan tu dia terbalik. Dia macam depan kamera depan. Tak, hang nampak gitu. Cuba try. Aliana tutup Orang lain tak nampak. Hang je nampak terbalik. Orang lain, kami semua tak nampak terbalik. Dia pusing balik. Jap. Mute Afi buat khot tu. lengur. Memang. Okey, boleh tangkap gambar. Yang lain ni mana Fatihah mana? Adi, Akil. Ni yang lain ni Akil, Adi mana dia? Nampak Azri, nampak. Okey, sekarang nak tangkap gambar dah. Tolong keluarkan kertas-kertas. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Best class ever. Betul ke tu? Boleh percaya gambar ni? Betul. Boleh. Semua cikgu pun cakap macam tu kan? Bagus. Tu elok je Azri. Tak Azri nak tulis apa pula tu. Tak habis lagi. Azri nak tambah. Azri tak habis lagi. Dia tulis tambah lagi tu. Ya Allah, orang kata pendek-pendek. Dia nangis tu. Cikgu describe pula kami pula tu. Cikgu pula tulis. Describe lah kami pula. Cikgu pula tulis. Cikgu tulis tak? Boleh. Describe kelas hampa. Syairah nampak? Nampak? Apa sikit? Wah, sekejap tunggu cikgu describe dulu. Sekejap. Mana marker? Anak yang lain dah ni geli lah Aziz. Geli lah Aziz. Lain dah. Janganlah keling aku. Record dia. Record pakai phone dia.
Okey, nampak? Ya tu. Ni pun sama cakap kat semua kelas. Saya pun. Lagi apa merajuk pula. Saya Nampak ikut tak? dia. Saya ikut dia. Tak apa, cikgu rekod. Cikgu hantar. Tak boleh lah. Dah tangan buat cepat. Jap. Ya, saya kira tangan kiri kanan nak pakai. Aduh. Saya penat body. Satu, dua, tiga. Dah 3. Okey dah. Okey, terima kasih semua. Jumpa lagi tahun depan. Nangis. Sebelum saya tamatkan, saya nak ucapkan, saya nak minta maaf dulu pada jika ada sebarang kesilapan ataupun sebarang kata-kata yang menyinggung perasaan lah, kalau ada. Kalau ada sepanjang tahun ni, saya harap saya tak menyinggung sesiapa. Kalau ada, saya minta maaf. Kerana saya tak pernah berniat untuk menyinggung siapa-siapa, dan saya juga tidak pernah menyimpan dendam atau apa sahaja benda yang tak baik dalam hati saya. Saya sentiasa mendoakan Pak Saintis sentiasa maju setiap ahlinya, dan juga saya juga selain pada mohon maaf, saya juga ingin mengucapkan selamat maju jaya lah kepada anda semua. Jadi saya harap anda tidak terganggu dengan pandemik dan juga cuti-cuti yang sentiasa melanda kita tahun ni. Jadi saya harap awak kekal fokus dan juga momentum, dan di rumah pastikan motivasi diri anda sentiasa terbina supaya awak tak orang kata hanyut dengan keadaan semasa yang berlaku sekarang. Okey, dan saya nak ulang lagi sekali, admit ni saya masih lagi belajar sebenarnya. Banyak benda-benda yang saya masih belajar, dan saya juga belajar dengan awak semua. Dan semoga tahun depan kita dapat perbaiki lagi semua kelemahan yang saya ada dan juga kelemahan kita semua yang ada, dan kita akan cuba pastikan setiap daripada awak mendapat markah semaksimum ataupun sebaik yang paling yang awak boleh capai. Okey, sekian dari saya itu. Jadi saya harap kita boleh berjumpa tahun depan dalam keadaan yang sihat, bermotivasi, dan juga sentiasa mendapat perlindungan daripada Allah. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kau. Nangis cikgu. Terima kasih cikgu. Minta maaf. Kosong-kosong. Macam ayah pula ya. Cuti tu. Ayah pun minta maaf tu. Ayah minta apa minta maaf. Tapi baik tu. Mama tak mau keluar. Kau ni tak mau keluar pula. Saya keluar apa keluar. Kamu tak keluar, cikgu tak ambil babai. Dari semua tak nak keluar. Okay lah, keluar. Okey, bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih kau. Bye. Tak keluar. Fatin buat show. Kau tidur dalam. Cikgu tu tutup record. Cikgu tak tutup record. Kita start recording. Kita boleh tutup kali kan? Boleh?